Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyana wa an yashfiya mardana wa mardal muslimin. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyana wa an yashfiya mardana wa mardal muslimin. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyana wa an yashfiya mardana wa mardal muslimin. Allahumma ihfazna wa ihfaz biladana wa biladal muslimin minal waba' wal bala' wal fahsya. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung lagi pengajian kita ataupun bacaan kita daripada kitab Hadis 40 Uddatul Muslim, perisai ataupun benteng bagi Muslim dalam menghadapi bala serta wabak. Hari ini Perdana Menteri kita dah umum untuk disambung lagi PKP kita dah sehingga Ramadan. Jadi ini kali pertama lah kita akan berRamadan ataupun akan bertarawih di rumah kita masing-masing. Jadi moga-moga ianya memberi satu pengajaran untuk kita dan sama-sama kita menginsafi dan inabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kita pada hadis yang ke-29. Jadi nampaknya habis kita baca ni tak habis lagi PKP kita ni tak? Sebab kitab kita ni hanya 40 buah hadis. Hari ini kita dah masuk hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29. Tak tahulah kalau dipanjangkan umur, diberi kesempatan, mungkin kita sambung pengajian lain pula insya-Allah. Qala al-muallif hafizahullah taala an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'd ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memohon perlindungan untuk sebahagian daripada ahli keluarga dia. Macam mana cara Nabi? Ini di antara lafaz ruqyah Nabi ataupun lafaz jampi Nabi yang Nabi buat kepada ahli keluarga dia. Macam mana Nabi buat? Yamsahu biyadihi al-yumna, Nabi sapu dengan tangan kanan dia kepada pesakit, iaitu ahli keluarga dia. Wa yaqul, beserta Nabi jampi dia dengan Nabi sebut Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Benda maksud dia, ya Allah, wahai Rabb yang mentadbir, yang mengurus manusia, adhibil ba's, hilangkanlah segala masalah, segala penyakit, segala apa ni,
Ishfihi, sembuhkanlah dia. Wa anta syafi, dan engkaulah yang maha memberi penyembuh. Asyafi, sebab hanya Allah lah yang boleh menyembuhkan penyakit. Ini akidah kita ahli sunnah. Kita kata yang menyembuhkan penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam rububiyah Allah. Nah, dalam kita mentauhidkan Allah pada rububiyah, salah satu rububiyah Allah, dia adalah asyafi, dia adalah yang memberi kesembuhan. Nah, sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kata, "Dah, wa idza maridtu wa huwa yashfi." Dah, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Nah, ini akidah kita. Maka selain daripada Allah tidak boleh memberi kesembuhan, tidak boleh memberi penyembuhan, tidak boleh menghilangkan penyakit kita. Nah, doktor tak boleh memberi kesembuhan. Doktor hanya merawat kita. Dah, dalil doktor tak boleh beri kesembuhan. Ada juga orang yang pergi jumpa doktor, orang pergi hospital, di klinik, mati juga. Dah, mati juga, menunjukkan doktor dia tak boleh beri penyembuhan. Doktor hanya sekadar merawat. Dah, merawat, dan melalui asbab dia lah mungkin kita akan mendapat penyembuhan. Asy-Syafi yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. La syifaa illa syifauka. Ini penafian daripada Nabi. La syifa, tiada penyembuhan illa syifauka, melainkan penyembuhan datang daripadamu ya Allah. Nah, melainkan penyembuhan yang datang daripadamu ya Allah. Syifaan la yughadiru saqama, iaitu penyembuhan syifa yang tidak lagi meninggal apa sebarang penyakit. Allah, bila Allah nak beri kesembuhan kepada seseorang, Allah akan beri. Tak, sangat mudah bagi Allah untuk memberi kesembuhan kepada sesiapa pun. Termasuk kita hari ini berhadapan dengan wabak corona ni, COVID-19 ni. Tak, amat mudah bagi Allah untuk Allah sembuhkan, untuk Allah hilangkan penyakit ini. Sebab penyakit ini datang daripada dia. Ma anzalallahu da illa anzala ma'ahu dawa. Tiadalah yang Allah menurunkan sebarang penyakit, termasuk COVID-19 ni juga adalah penyakit yang Allah turunkan. Itu sudah pasti, berserta dengannya Allah sertakan penawar dia, syifa. Maka sebab tu bila kita sakit ni bukan hanya sekadar sakit, tetapi sakit ni boleh menentukan standard akidah seseorang, standard keimanan seseorang. Tak? Ada orang bila berhadapan dengan sakit sehingga menyebabkan rosak ataupun sakit juga akidah dia. Wal-a'yadzubillah. Dah. Kita jangan sampai kita ditimpa penyakit, kita kena musibah, kena sakit, kena apa. Jangan kita heret sampai bawa ke akidah kita pun rosak juga, akidah kita pun sakit juga. Dah. Iman kita pun sakit juga. Macam mana? Contoh dia bila dia sakit, dia apa? Dia pergi berobat dengan orang tu tak jadi, berobat dengan orang ni tak jadi, sehingga dia cari perubatan yang bercanggah dengan agama, bercanggah dengan syariat, yang boleh merosakkan akidah dia. Dia pergi cari Tok Bomo. Tak, tak kira lah, ikutlah Tok Bomo suruh buat, dia pun buat belaka, langgar belaka segala syariat segala benda. Ini orang ni dia telah menambahkan penyakit fizikal dia dengan penyakit rohani dia, iaitu penyakit akidah. Jadi kita atas dasar ni berimanlah dengan doa ataupun ruqyah yang Nabi ajar ni. Ruqyah Nabi ni betul-betul nak menyatakan akidah kita, membenarkan akidah kita. Allahumma rabban nas. Kita menyatakan dulu, kita berikrar dulu tentang tauhid rububiyah dulu. Wahai Tuhan, yang Engkaulah yang mentadbir, yang mengurus manusia. Engkaulah yang beri penyakit, Engkaulah yang datangkan musibah, Engkau jugalah yang mengangkat segala musibah, Engkau jugalah yang memberi kesembuhan dan sebagainya. Adhibil ba's, buangkanlah, hilangkanlah penyakit ini. Dah. Ishfihi wa anta syafi, sembuhkanlah orang ni. Jadi kita punya ruqyah ini, kita boleh ruqyah untuk diri kita dan juga kita boleh ruqyah untuk orang lain. Sebagaimana dalam hadis ini disebut, Aisyah kata Nabi meruqyah ataupun menjampi
sebahagian daripada ahli keluarga dia dengan Nabi setuh, Nabi sapu orang sakit tu, kemudian Nabi baca benda ni, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Al-ba's, maksud dia benda al-ba's. Al-ba's ni huwa syiddatu minal marad, iaitu sakit yang bersangatan. Sakit yang bersangatan. Dan boleh diterjemah kepada benda lain, musibah, kesempitan, kesusahan tak. Tapi dalam ini dia kata sakit yang bersangatan. Jadi apa yang kita boleh fahami daripada hadis ini, minal hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a lil marid wa ruqiyatuhu. Daripada salah satu daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan cara berdoa kepada pesakit dan juga meruqyah dia. Kita boleh berdoa kepada pesakit ni bila kita pergi ziarah orang sakit ataupun keluarga kita sakit, dengan kita berdoa nas'alullah ataupun as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu. Ataupun dengan kita ruqyah dia, kita jampi dia. Jampi sebagaimana yang kita sebut syarat-syarat yang lepas, di antara syarat-syaratnya jampi mesti melalui ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang warid, ataupun dengan bahasa ataupun dengan bahasa Arab yang difahami maksud dia. Yang difahami maksud dia. Jangan kita jampi benda yang kita sendiri pun tak faham, benda yang kita tahu panggil kita sebut. Okey. Wadzalika ta'liman lil muslimin, dan daripada hadis ini mengajar kepada seluruh umat Islam bagaimana cara kita nak merawat penyakit, iaitu dengan cara kita berdoa dan juga dengan cara kita ruqyah, kita jampi. Jampi pula dengan kalimah-kalimah yang benar. Sebaiknya seboleh mungkin kita jampilah dengan jampi yang ada sandaran daripada Nabi SAW. Ataupun si pesakit dia boleh jampi diri dia sendiri. Dia panggil jampi mandiri, dia panggil kita boleh jampi sendiri-sendiri. Kita ada sakit ke ataupun kita berasa macam ada gangguan ke apa, maka dengan cara kita jampi diri kita sendiri. Lagu mana cara kita sebut? Di antara sirah dia, ya Rabbi anta khalaqtani wala ba'sa bi thumma qaddarta alayya al-marad walladhi qaddara al-marda ba'da as-sihhah qadirun ala shifa fa adhibil Allahumma al-marad wa azilhu anni fashifa'u shifa'uka dhalika shifa'u alladhi la yatruku ma'ahu marada wa mat-tabibu wad-dawa illa asbabun hiya biyadika fayassirha li. Itu di antara lafaz yang kita boleh sebut. Ni ikut bahasa Arab lah, nak jampi ikut Melayu pun boleh. Benda maksud dia, ya Rabb, wahai Tuhanku, anta khalaqtani, engkaulah yang mencipta aku, wala ba'sabi, dan tiada apa-apa pun dengan aku ni. Mencipta aku dalam keadaan aku tak ada ba's, tak ada penyakit, sehat molek ada, lahir hari tu pun dak sempurna molek, tak ada penyakit, tak ada apa. Thumma qaddarta alayya al-marad, kemudian engkau takdirkan aku ditimpa sakit. Sekarang ni aku sakit, contoh, aku ditimpa sakit ni, walladhi qaddara al-marada ba'da sihhah qadirun ala shifa. Wahai Tuhan, wahai dia yang telah menentukan penyakit selepas daripada diberi kesihatan, maka dia juga mampu, dia juga berkuasa untuk mendatangkan kesihatan ataupun mendatangkan syifa. Fa'adhibillahummal marad, wahai Tuhanku, hindarkanlah ataupun bebaskanlah aku daripada penyakit ini. Wa azilhu anni, jauhkanlah daripadaku penyakit ini, ataupun buangkanlah penyakit ini daripadaku. Fashifa'u shifa'uka, maka kesembuhan itu adalah kesembuhan engkau. Dzalika syifa, yang demikian kesembuhan, alladzi la yatruku ma'ahu marada, yang mana kesembuhan yang datang daripadamu, dia tidak akan meninggalkan sebarang bentuk penyakit lagi.
wa mat-tabib, dan tiadalah doktor, wa dawa ataupun penawar segala ubat, segala pil, segala apa ini, illa asbab, melainkan hanya asbab sahaja. Hiya biyadika, segalanya di tangan engkau ya Allah. Fayassirha li, maka permudahkanlah kesembuhan ini untuk aku. Kan comel kan tak? Tanpa kita menggunakan lafaz-lafaz mentera, jampi-jampi, serapah yang tak tahu benda maksud, maka kita ambil kefahaman daripada hadis Nabi tadi. Ini bentuk cara kita nak ruqyah diri kita sendiri. Dan saya lah setakat ni lah, kita pernah juga belajar di Amang dah, belajar ruqyah ni, belajar jampi ni, cara nak berobat orang tu. Tapi tak minat jadi tok bomo. Cuma sekadar belajar untuk ambil tahu dak, untuk guna pada ahli keluarga. Siapa-siapa, kadang-kadang ada orang mari Ustaz tanya, Ustaz boleh tak jampi, boleh tak bomo, boleh tak berobat orang sakit orang ni dak? Tahun lepas ke 2 tahun lepas dah ingat, ada seorang Pulau Rosa, dia telefon, Ustaz boleh tak nak minta tolong berobat orang ni? Dia kata ada amoy kena rasuk kencing. Orang Cina tu kena rasuk kencing, dia panggil kita. Kita kata begini, kita lebih suka orang yang kena sakit ni dia sendiri berobat. Itu lebih baik kita kata. Sebab bila orang sakit ini dia sendiri berobat, dia sendiri yang jampi diri dia sendiri, maka dia panggil pergantungan dia tu lebih lagi pada kita. Betul tak? Dah kita sendiri sakit ni kan, nak banding kita panggil orang lain, kita panggil hamba Allah ni, hak tak kenal batas hidup, dia mari dak, wallahu alam, mungkin dia ikhlas, mungkin dia habis teh dak, betul-betul dia khusyuk memohon, berdoa dak, beruqyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tapi boleh jadi dia tak apa ikhlas, boleh jadi kita kata dak. Maka kita sendiri hak sakit ni lah hak lebih ikhlas lagi, lebih kita kata mukhlisina lahuddin. Bila kita memohon berdoa kepada Allah, maka kita kata dengan cara tu lebih baiklah kita cuba ruqyah diri kita sendiri tu. Tak payah mana ruqyah ni, jampi ni, hanya benda-benda hak dah kita ingat belaka. Dengan baca Fatihah, dengan baca ayat kursi, dengan baca 3 kul, dengan baca benda lagi awal Baqarah, dengan baca 2 ayat selepas ayat kursi, baca 2 ayat akhir Al-Baqarah. Takkan hak tu kita dah ingat? Habis-habis dah boleh ingat sangat. Baca 3 kul, baca Fatihah, baca ayat kursi. Cuma ulama kita kata mesti dengan niat ruqyah, mesti dengan niat jampi. Boleh jadi kita hari-hari kita baca dah Fatihah. Dalam mayang lagi kita baca lepas, kadang-kadang orang kita ni rajin dia baca Fatihah lepas mayang pun dak. Nabi tak suruh pun dia baca kat Fatihah lepas mayang tu, nak ayat rajin je dak. Tapi tiba-tiba ada gangguan lah, macam-macam lah ni. Sebab ulama kata sebab kita tak dengan niat ruqyah. Maka untuk kita berobat kita ni iaitu dengan cara kita ruqyah, niat ruqyah, dan kita baca ayat-ayat tadi yang kita sebut tadi dak. Dan boleh juga kita ambil mafhum daripada hadis Nabi tadi, sebagaimana yang Syekh sebut sini, ya Rabbi anta khalaqtani wala ba'sa bi thumma qaddarta alayya al-marada walladhi qaddara al-marad ba'da as-sihhah qadirun 'ala ash-shifa fa'adhhibillahumma al-marad wa azilhu anni fashifa'u shifa'uka dzalika ash-shifa'u alladhi la yatruku ma'ahu marada wa mat-tabibu wad-dawa'u illa asbabun hiya biyadik fayassirha li. Ini sirah ataupun bentuk ruqyah yang kita boleh ruqyah untuk diri kita sendiri. Saya terjemah sekali lagi maksud. Wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Tuhan, Engkaulah yang mencipta aku, yang mana Engkau cipta dulu tanpa ada sebarang penyakit, tanpa sebarang cacat. Kemudian Engkau takdirkan, Engkau tentukan bagi aku sakit hari ni. Kena sakit ni, kena sakit ni. Walladhi qaddaral marad, yang Engkaulah yang telah menentukan sakit selepas daripada aku sihat ni, maka Engkau jugalah boleh tentukan dan boleh berkuasa untuk mendatangkan kesembuhan. Maka ya Allah, hilangkanlah daripada aku penyakit ini. Jauhkanlah aku daripada penyakit ini. Fashifa, maka kesembuhan itu adalah kesembuhan yang datang daripada-Mu ya Allah. Dzalika syifa, yang mana kesembuhan itu yang tidak akan meninggal sebarang penyakit lagi, dan tiadalah
sebarang tabib ataupun doktor ataupun ubat-ubatan, melainkan asbab sahaja. Semuanya adalah di tanganmu ya Allah. Fayassirha li, maka permudahkanlah kesembuhan untukku. Tak comel tak? Ini kaedah kita jampi diri sendiri. Kalau nak jampi orang lain, guna ayat yang Nabi baca tadi. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu kalau kita nak jampi orang lain. Okey. Waruqyah dia kata, Syekh kata, waruqyah syar'iyyah hiya jinsun minad du'a. Syekh kata, jampi yang syar'i ini dia adalah satu jenis daripada jenis-jenis doa. Wa du'a huwal ibadah. Sedangkan doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut ad-du'a huwal ibadah. Nabi kata, tak, doa itu sendiri adalah intipati kepada ibadah. Wa ruqyah la tunafi thawab wal kafarah wa husuluhuma bi awalil marad bis sabri alaihi. Dan ruqyah tidak menafikan sebarang bentuk pahala dan sebarang bentuk kafarah, denda, tak. Wa husuluhuma bi awalil marad, dan kita akan mendapat dengan sakit, musibah sakit Allah beri ini, tak, kita akan dapat kedua-dua tadi, sama ada kafarah ataupun thawab, pahala, tak. Tak menafikan. Kalau orang tu dia kena sakit, lepas dia kena sakit, dia pun tiba-tiba dia ruqyah. Dia pun ruqyah diri dia jampi, dia berdoa. Maka Syekh kata, benda ni, doa tadi ataupun ruqyah tadi tidak menafikan orang tu untuk mendapat pahala daripada sakit yang dihadapi ini. Ataupun dia tidak menafikan sebarang bentuk kafarah, iaitu penghapusan dosa daripada sakit yang diterima ini. Sebab dia akan dapat sama ada pahala ataupun kafarah tadi bi awwalil marad bis sabri alaihi. Di mula-mula dia kena penyakit itu dan dia sabar, maka dia dapat pahala dan dia dapat juga pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kata dari kita awal kita itu kita baca dah, memang ruqyah dari sudut hukumnya harus. Para ulama kata kita boleh beruqyah sebab Nabi sendiri ruqyah sebagaimana hadis yang kita ambil hari ini. Cuma persoalan dia mana lebih afdal. Orang tu dia bersabar dengan sakit yang dihadapi ataupun dengan dia berubat ataupun dengan cara dia jampi. Ini perbincangan para ulama. Ada sebahagian kata afdalnya dia sabar saja. Sebagaimana hadis seorang wanita sauda, wanita yang berkulit hitam yang Nabi kata ini ahli syurga. Sebab apa? Sebab dia bersabar dengan penyakit sawang yang dia kena. Dia sabar. Lalu Nabi kata walakil jannah, bagimu syurga kerana mu bersabar dengan penyakit yang kamu hadapi ini. Jadi sebahagian kata afdalnya kita sabar. Satu lagi hadis yang Nabi kata 70,000 daripada umat aku ni akan masuk syurga tanpa hisab. 70,000 daripada umat aku ni akan masuk syurga tanpa hisab. Macam mana ciri-ciri dia? Salah satu ciri-cirinya dia tidak minta untuk diruqyah dan dia tidak meruqyah. Dia tidak jampi dan tidak minta untuk dijampi dari sebarang penyakit yang dihadapi. Maka sebahagian ulama kata al-afdalnya kita tidak ruqyah, kita tidak berubat. Tapi boleh dah nak berubat? Keharusan. Boleh kita nak berubat. Okey, itu. Wa fil hadis istihbabu talabil dawa. Dalam hadis ini, kita boleh ambil faham istihbab. Syekh kata galakkan supaya kita mengambil ubat. Wa ruqyah ataupun dengan jampi. Min jumlatid dawa. Sebab jampi itu sebahagian daripada perubatan alladhi anzalahu Allah azza wa jal, yang mana Allah telah turunkan perubatan ini, cara ni. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara.
Allah kata, dan kamilah yang menurunkan daripada Al-Quran ini ma huwa syifa, yang mana di dalamnya ada syifa, ada kesembuhan, wa rahmah, dan juga adanya kasih sayang Tuhan lil mu'minin, khusus bagi orang yang beriman, wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidaklah bertambah kepada orang yang zalim, iaitu orang yang ingkar, yang tidak menerima Al-Quran, yang syirik kepada Allah, illa khasara, melainkan kerugian. Menunjukkan dan Allah yang menurunkan syifa ini. Salah satu bentuk syifa yang Allah turunkan adalah dengan ruqyah, Maryam tutup. Okey. Jadi daripada hadis ini saya kata menunjukkan galakkan boleh untuk kita beruqyah dan juga mencari ataupun berubat daripada segala penyakit yang kita hadapi. Wa syifa min kulli tariqin wa ala kulli wajhin fa innahu min Allah. Ini akidah. Lah. Kesembuhan ini penawar ke, ubat ke apa, dari sebarang bentuk jalan, dari sebarang bentuk rupa dia, fa innahu min Allah. Yakinlah bahawa semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi itu kita kata, dan kita tengok kalau kita perhati zikir-zikir dan juga ruqyah Nabi ni, dia tak lari daripada penyataan akidah. Dia tak lari daripada penyataan akidah. Clear dulu bab akidah, barulah memohon permintaan. Ini standard. Kita bacalah mana-mana zikir. Zikir pagi petang kita ke, zikir selepas solat kita ke apa. Tak. Semuanya mula-mula dia sebut bab akidah. Macam zikir ataupun ruqyah yang kita ambil saat ni. Tak. Mula-mula Allahumma Rabban Nas. Itu kita qasad dulu, kita nisbah dulu bahawa Allah adalah kita mentauhidkan dia dulu dari sudut rububiyah dia, barulah kita buat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dah lagi ya. Okey, habis kita masuk hadis yang ke 30 insya-Allah. Azam dah kita habis hadis lagi. Oleh kerana PKP kita ni panjang lagi, maka mungkin kita boleh, sebelum ni saya baca sikit-sikit je syarah Syekh ni dah. Jadi start hari ni PM kita dah sambung tu dah. Maka kita boleh baca panjang sikit syarah ataupun komentar-komentar Syekh dalam memahami hadis-hadis yang dihimpunkan. Mana dah lagi. Okey, kita ambil hadis yang ke-30. Dan mungkin kita boleh buka soalan kalau ada soalan-soalan yang berkait dah. Mungkin salah faham ke apa, insya-Allah boleh kita berinteraksi. Sebelum ni saya kejar laju baca ni sebab target kita nak habis 40 buah hadis ni. Jadi ni masa lama ni insya-Allah kita boleh santai-santai je lah. Kita ambil satu hadis lagi. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidzni rabbina. Ni ayat ruqyah Nabi juga. Orang-orang yang minat perubatan Islam, saya cadang dak, saya kata benda anjurkan supaya beramallah dengan ruqyah ataupun jampi-jampi yang datang daripada lidah Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih selamat dah. Itu lebih baik daripada kita ambil kadang-kadang kaedah yang kita tak tahu dari mana dia ambil dah. Maka cara yang selamat kita kata dalam kita nak meruqyah, nak jampi ni, carilah, ambillah mana-mana yang datang daripada lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih baik. Dah, itu yang lebih baik. Kita tengok hadis yang ke-30 ni pula. Juga masih dalam bab ruqyah lagi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid. Aisyah kata pernah Nabi ni berubat ataupun ruqyah kepada pesakit.
Di kalangan sahabat Nabi sebut benda bismillah. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Comel ayat lah. Benda maksud bismillah dengan nama Allah. Apa? Mesti ada tauhid. Mesti dinisbah kepada Allah. Bismillah dengan nama Allah. Turbatu ardina, tanah bumi kami ini. Turbatu ardina. Sini dalam syarah Syekh kata yang dimaksud tanah yang Nabi ambil ni salah satu bentuk jampi ruqyah Nabi. Antara bentuk ruqyah Nabi ruqyah Nabi jampi pada tanah. Nabi jampi pada tanah. Cuma ulama bincang, tanah mana ni? Adakah semua tanah? Sebahagian kata mana-mana tanah. Boleh tak? Sebahagian kata, Syekh kata, turbatu ardina sini adalah hanya tanah bumi Madinah saja. Sebab tanah bumi Madinah ni berkat. Tanah bumi Madinah ni ada keberkatan pada ni. Itu pandangan Syekh. Cuma jangan kita nisbah, kita kait dengan tanah-tanah kubur, tu tak boleh. Sebab tu dia boleh jadi benda lain. Kita kata nak berobat, nak jampi ni kena ambil tanah kubur Imam Khomeini contoh. Tak boleh ya. Ataupun tanah kubur Tok Ku tak boleh lah kita kata. Sebab dia boleh bawa kita ni mentakzim kepada si mati. Hak ni bahaya. Hak ni ulama cegah kita buat benda ni. Adapun kita jampi guna air, tak ada hak. Kita jampi guna tanah, tak ada hak. Itu dibenarkan. Sebab benda dibenarkan sebab berpandukan apa yang Nabi buat. Tapi tak boleh kita pergi kubur Nabi, dia ambil tanah kubur Nabi tu. Nak buat berobat, ini tak boleh. Ini tak ada para ulama yang membenarkan benda ni. Okey. Turbatu ardina, tanah bumi kami ini, iaitu bumi Madinah. Maka berdasarkan hadis ini, ulama kata yang dimaksudkan sini adalah tanah Madinah. Tanah Madinah. Biriqati ba'dina, dengan air liur sebahagian kami. Dia ambil air liur. Nabi ambil air liur, diletak pada tanah, lalu Nabi jampi dengan yushfa saqimuna, moga-moga diberi kesembuhan kepada pesakit-pesakit dari kalangan kami ini. Biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Dengan izin Tuhan kami. Maka kalau kita tengok cara ruqyah Nabi ni, Nabi pernah beruqyah dengan tanah. Nabi juga pernah beruqyah dengan air. Dengan lebihan air semayang Nabi pernah beruqyah sahabat. Nabi juga pernah ruqyah dengan minyak zaitun. Maka hak tu hak yang warid daripada Nabi. Ada pun tempat kita ni ada tambah-tambah lain, wallahu alam. Saya tak berani nak komen, nak kata benda tu boleh ke tak boleh, wallahu alam. Kena tanya orang yang lebih mahir lagi lah. Tempat kita ni kan ada dia jampi dengan garam, dengan beras, dengan benda ada. Ni hak tempat kita. Tu no comment lah. Kena tanya orang yang lebih mahir. Adapun berdasarkan apa yang Nabi buat, kita kata Nabi pernah jampi pada air, juga Nabi pernah jampi pada tanah sebagaimana yang kita ambil hadis malam ni. Juga Nabi pernah jampi pada minyak zaitun. Arsyadan Nabiyu, kita boleh ambil faham daripada hadis ni. Arsyadan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ila ilajin mutawaffidin fi kulli makanin wa zaman. وهو أن يذكر المريض اسم الله عز وجل ثم يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب ثم يمسح به على الجرح أو موضع العلة ويقول هذا الكلام في حال المسح. Ini kaifiah jampi yang Nabi ajar. Nabi tunjuk kepada kita bagaimana cara nak merawat dengan bersesuaian pada tempat dan juga masa. Wahwa an yadhkurul marid, iaitu dengan cara benda si pesakit sendiri. Pesakit sendiri dia sebut nama Allah Azza wa Jalla, kemudian dia ambil air liur dia sendirilah, ala usbihi sababah, dengan jari penunjuk dia. Dia ambil air liur pada lidah dia dalam mulut dia ni. Summa yad'aha ala turab, kemudian dia letak pada tanah. Dia letak pada tanah. Summa yamsaha bihi ala al-jarh, kemudian dia sapu dengan tanah yang bercampur air liur dia tadi,
dia siapa tempat dia luka ataupun tempat sakit dia tu. Wa yaqul, dan kemudian sambil dia baca doa ataupun ruqyah jampi yang Nabi ajar tadi. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan izin Tuhan kami. Itu cara ruqyah yang Nabi ajar kepada kita. Ada orang faham cara ruqyah ni kita straight ambil Nabi saja. Kita straight ambil Nabi buat saja. Itu lebih selamat kita. Tapi ada sebahagiannya dia perluaskan lagi. Mana dia kiaskan kepada benda lain lagi. Itu wallahu alam. Kita sendiri kita tak berani untuk kias dengan benda tu, kias dengan. Sebab ingat, dalam bab kias, memang kias ada diterima di dalam ahli sunnah. Ahli sunnah menerima kias ni. Tetapi bukan semua benda kita boleh kias. Terutama dalam perkara ibadah. Hak ni kena bergaduh. Tak boleh mudah-mudah kita nak kias gini, nak kias gini. Sebab ada orang dia bermudah-mudah dengan kaedah kias. Dia kias benda tu, kias benda ni. Bukan semua perkara. Ulama kata antara benda yang boleh dikiaskan dalam perkara muamalah bolehlah. Tapi dalam bab ibadah, contoh ada orang dia kias. Ada setengah-setengah tempat kita tak ada lah. Ada setengah-setengah tempat bila orang mati, bila nak turun tangga daripada rumah sudah semayang, sudah apa ni, nak bawa jenazah dia bang. Sebab kita mungkin kita tak je tengok. Tapi ada setengah tempat dia buat gitu. Dia bang, turun tangga tu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana dia dia bang. Bila ditanya dah mari, mana kaedah ni? Nabi tak pernah buat gini. Nabi selepas sahaja semayang jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus Nabi suruh bersegera angkat jenazah ni bawa ke kubur dan kebumikan dia. Tiba-tiba setengah tempat dia dia bang dulu. Sebelum turun tangga dia bang dulu. Lalu setengah orang dia kata, apa bang Dia kata kias. Kita pakai kaedah kias, dia kata. Kias kat mana? Kias dengan mula-mula lahir dulu. Anak bayi bila mula lahir disunatkan. Tapi itu pun dibincang oleh ulama sebab hadis dia ada di pertikaian tentang hadis tentang sunat azan di telinga baby baru lahir kan. Dia kata kita kiaskan dengan baby baru lahir. Oleh kerana baru lahir kita azankan di telinga dia, maka bila dia mati pun kita azankan dia sebelum kita kebumikan dia. Itu dia pakai kaedah kias. Kita kata kena cek dulu, kena kaji dulu siapa yang orang kias gitu tu. Bukan boleh kita kias lagu tu tak. Sebab dalam bab ibadah kita kena berlalu. Ibadah kaedah dia hanya terima saja. Tak boleh kita pandang-pandang nak reka. Walaupun kita kata azan ada dalam Islam, tapi tak kena tepat dia lah. Tanya orang mati dah azan ketika masa waktu. Kalau lah nak pakai buah tu, ulama-ulama kita cabar mana-mana orang yang suka main bermudah-mudah dengan kias ni. Okey, kita kata Ramadan dekat ni. Kita dekat hampir dengan Ramadan ni. Kita akan bertarawih. Boleh tak kita nak kiaskan? Tarawih kita ni kita nak azan kata. Boleh tak? Sebab kita kiaskan dengan semayang 5 waktu. Oleh kerana semayang 5 waktu kita azan untuk panggil orang, apa kata tahun ni kita kias dengan semayang 5 waktu ni kita azan untuk semayang tarawih. Allah Akbar, azan macam biasa. Allahu Akbar. Cuma musim Covid ni kita tambah pula dah. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Ada tak ulama yang membenarkan ni? Ada. Sebab tak kena kias ni. Para ulama ahli sunnah gunakan kias ni dalam bab perkara muamalah. Itu dibenarkan. Adapun dalam perkara ibadah, khususnya ibadah yang utama ni kita tak boleh nak main-main kias. Tak boleh. Dalam bab muamalah boleh. Contoh bab arak. Zaman Nabi yang kita tak ada dadah. Maka macam mana nak hukumkan dadah ni halal ke haram? Maka ulama gunakan kaedah kias dalam nak mengharamkan dadah, dalam nak mengharamkan sebarang benda yang memabukkan.
Ini kaedah kias yang sebab tu kita kena bergaduh. Jangan nak bermudah. Sebagaimana Quran, sebagaimana sunnah, sebagaimana ijma', sebagaimana kias, maka dia ada kaedah dan dia ada disiplin ilmu dia dah. Jadi ini kita kata dalam bab ruqyah gitu juga kita pegang. Kita lebih cenderung pada pandangan yang kita ambil sekadar yang Nabi buat. Nabi ruqyah lagu ni, kita guna kaedah yang Nabi ruqyah. Jangan kita upgrade ataupun kita modify pula. Buat benda tu, buat benda ni. Sebab takut jadi kona atas lain. Hak tu kita bimbangkan dah. Jadi sampai situ kita dah. Kita ambil 2 hadis malam ni, insya-Allah minggu lusa dah, malam lusa kita sambung hadis 31. Masih lagi dalam bab ruqyah, insya-Allah dah dalam bab ruqyah. Wallahu a'lam, sekadar itu sahaja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.